Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah yang dimuliakan Dr. Haji Said Ayub, Said Mustafa Al-Qudri dan Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, yang dimuliakan Kak Tini, Datin Umi Kalsum dan semua sahabat-sahabat ahli-ahli usrah Miftahul Jannah yang dikasihi. Kemudiannya seluruh warga kerja STB dan juga seluruh para jamaah ahli-ahli usrah Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah, dan juga sahabat-sahabat yayasan, mudah-mudahan dalam rahmat, dalam penjagaan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi yang penuh rahmat ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan program usrah kita dan menggunakan kitab Tibul Qulub. Tibul Qulub iaitu satu kitab yang dikarang oleh ulama yang besar dalam dunia ini, namanya Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala. Jadi pada pagi ini kita akan melihat tajuk pada muka surat 13, harus bersabar di dalam pengobatan hati kita. Baik muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan, saya nak mengajak semua agar sama-sama kita basahkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir pilihan kita pada pagi ini, satu zikir yang disebut secara sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelesaikan banyak masalah hidup manusia. Kerana zikir ini dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim, zikir ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad, dan zikir ini tanda penyerahan kepada Allah secara mutlak, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik pelindung, wa ni'mal wakil, sebaik-baik penjaga, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Asbab zikir ini Nabi Allah Ibrahim yang membacanya dengan ikhlas, maka selamat dia daripada bakaran api oleh Namrud sampai api menjadi sejuk. Dibakar, katanya dalam sejarah, api yang membakar Nabi Ibrahim setinggi istana duduk di puncak gunung. Terlalu tebal dan terlalu besar. Tapi kerana keyakinan Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penjaga,
Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Akhirnya turun firman Allah, kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Sejuklah wahai api, selamatkanlah Ibrahim. Ayat ini ayat 69 Al-Anbiya. Orang selalu guna kalau kita demam panas, anak-anak demam panas, bacakan Al-Anbiya 69 ini. Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Sebagai satu ikhtiar sebelum hantar anak ke klinik, ke hospital. Demam panas ini jangan buat pasal. Kalau lama-lama dia boleh jadi tarik. Jadi sebab itu salah satu baca pada air. Kemudian lapkan tubuh anak. Lapkan muka dia, kepala dia dengan air yang dibacakan. Ayat 69 surah Al-Anbiya. Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah berkata kepada api, sejukkanlah api ini, dinginkanlah dan selamatkanlah Ibrahim. Baik. Maka itulah zikirnya. Yang kedua, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang berhutang, berjanji nak bayar hutangnya mengikut tempohnya. Kemudian dia pinjam nak berniaga. Agaknya nak jadi stokis kan apa? Tak ada duit. Kemudian dia pinjam duit seseorang. Janjinya akan bayar sekian-sekian masa. Apabila sampai beberapa lagi detik masa untuk bayar hutang, dia rasa bersalah. Sebab tu orang tak bayar hutang ni adalah ahli maksiat. Bukan tak semayang saja maksiat, bukan minum arak saja. Orang ada hutang tak bayar ini maksiat. Walaupun mati dalam keadaan syahid, terpenggal leher dalam medan perang, rohnya, kata Nabi, kalau ada hutang tidak akan dibawa tergantung-gantung antara langit dan bumi. Jadi sebab itu kena cek hutang kita. Kerana selagi tak bayar, itu adalah maksiat. Habis tu orang yang kita bagi hutang pada orang, dia tak bayar. Ustaz, macam mana? Setiap saat mengalir pahala infak kepada kita. Dalam setengah pandangan ulama kata 18 kali ganda lebih besar pahala orang bagi hutang berbanding pahala sedekah. Jadi orang tak bayar, bagus bagi kita. Dia tak bayar, dia berdosa. Dan kita terus mengalir pahala selama mana lagi dia tak bayar. Sahabat Nabi ni pergi tepi laut, cari sampan, cari kapal yang boleh pergi nak cari tuan hutang tadi. Duduk di negeri lain. Akhir sekali tak jumpa. Dia pun berjumpa sebatang kayu, dia koreknya, dia letakkan duit yang dia pinjam, letak dalam plastik elok-elok, tulis surat, inilah duit hutang aku tak ada kenderaan untuk bayar mengikut tempoh, mudah-mudahan akan sampai pada kamu dengan izin Allah. Dia pun membaca sebanyak-banyaknya sampai ke malam hari. Dia hanyutkan kayu itu ke laut, sambil membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku, bagi kami Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Maka tiba kemudian beberapa peristiwa itu dah lama berlaku. Tuan yang hutang ni resah. Dia cari juga kenderaan, dapat kapal, dapat perahu, berlayar menuju ke negeri yang penghutang tadi. Sampai kat situ dia kata, tuan minta maaf kerana saya tak dapat bayar hutang mengikut tempoh yang dijadualkan kerana saya telah tidak ada kenderaan untuk datang ke sini. Saya ingat sangat. Tuan penghutang itu tersenyum lebar. Dia kata, tuan tak payah bimbang. Kerana duit yang awak kirim melalui laut dalam kayu tadi telah saya jumpai. Telah sampai kepada saya. Dengan izin Allah. Saya terjumpa kayu, saya nak buat kayu api, lalu saya belah. Di dalamnya terdapat duit dan ada surat kamu membayar hutang sampai pada saya dengan izin Allah. Jadi ini antara kisah-kisah benar yang berlaku. Dan juga seorang Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Kerja di Hong Kong yang menjaga baby. Jadi dipanggil apa? Pembantu rumah jaga baby. Orang Hong Kong tiba-tiba
Satu hari dia sedang dukung, terjatuh baby tu. Kemudian pecah kepala, on the way hantar ke hospital, mati. Baby tu mati. Mak bapak dia yang Hong Kong tadi, saman pekerja Indonesia dia ini, pada dia mu'alaf baru masuk Islam. Saman bahawa awak telah cuai membunuh anak saya. Akhirnya dibicarakan. Duduk dalam jail, dia tak ada kerja lain, walaupun dia baru masuk Islam, teringat guru-guru yang mengajar, baca banyak-banyak bila ada masalah, bila ada hajat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang si mu'alaf Indonesia tadi baca dan baca dan baca dan pagi besok akan dijatuhkan hukuman. Dan paling minima, kata lawyer, hukumannya mungkin penjara lah. Sebab kecuaian sampai budak ni mati. Silat-silat hari bulan dihukum bunuh. Kalau tak kena pembelaannya. Dia pula tidak ambil lawyer, tak ada duit. Duduk negara orang. Tiba-tiba kerana keberkatan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang dibaca dengan ikhlas hati sandar kepada Allah, tiba-tiba suatu keajaiban berlaku. Masuk mahkamah pagi besok, hakim memutuskan dia tidak bersalah, kemudian diminta meninggalkan Hong Kong dalam tempoh 24 jam agar bebas diri daripada sujud syukur mu'alaf tadi. Dan itulah 3 kisah keberkatan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi ajar, sahabat amal, ulama amal. Saya nak cadang pada semua agar dalam setiap hari kita sakit, baca ni. Kita hutang, baca ni. Kita tak ada duit, baca ni. Masalah rumah tangga, baca ni. Masalah anak-anak, baca ni. Kita difitnah, baca ni. Kita datang alung cari, mungkin ada masalah, baca ni. Apa saja masalah dunia, kita ada hajat, nak bagi perniagaan kita maju, baca yang ni. Kita ada hajat, nak bagi kerja kita mudah, baca yang ni. Minima 100 kali sehari. 100 kali, paling lama 6 minit setengah. Paling lama 6 minit setengah. Abang Izzuddin kita, tu nampak smart handsome pagi ni kan. Sambil-sambil bawa kereta. Yang bawa kereta tu hati-hati. Mudah-mudahan sambil drive pun boleh habis. 6 minit saja kan. Jadi insyaAllah pagi ni kita bermula dengan program Jernih Hati. Namanya zikir yang diajarkan oleh Nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kita buat dalam bentuk zikir taranum. Baru dia jadi sedap. Kalau zikir biasa agak tak apa-apa sedap. Nak bagi sedap, agar ada selera nak membacanya, kita buat zikir taranum. Kakak-kakak abang-abang yang bekerja balik petang nanti, on the way dalam jam, daripada pasang lagu-lagu, lebih baik berzikir. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik penjaga. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Apa saja masalah dalam dunia, Nabi ajar agar membacanya sebanyak mungkin. Kalau masalah tu besar, bacalah sampai 1000 kali sehari. InsyaAllah bantuan Allah akan pasti datang bila kita sandar kepada Allah. Inilah dipanggil hati yang jernih. Baik muslim muslimat, saya cadang agar jangan tinggal minima 100 hari, 100 kali sehari. Sampai mati. Sebab dia dalam kumpulan zikir Rabbani. Zikir Rabbani adalah zikir yang sumbernya sahih daripada Nabi, daripada Al-Quran dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kebetulan dia gabungan dua ayat Quran ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dalam surah Al-Anfal ayat 41. Jadi combine dua tu insya-Allah memberi satu kebaikan. Baik, sebelum saya mulakan hari ini kita tengok mungkin satu muka surat. Hari ini adalah hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Hati-hati kerana orang duk sebar dalam TikTok, di dalam WhatsApp, dalam Facebook
dalam pelbagai media sosial Instagram hari ini dipanggil Rabu terakhir Safar. Maka bila Rabu terakhir Safar, jaga-jaga. Konon-kononnya ada 360,000 bala bencana akan turun pada hari ini. Maka adalah yang mencadangkan agar pakat-pakat semayang hajat 4 rakaat. Istighfar, bacalah agar dijauhi bala yang akan turun pada hari ini. Maka kalau buat amalan ini, khurafat, bid'ah, sesat, batil, ingkar, kufur. Sekali lagi. Kalau buat amalan orang Indonesia panggil rebo wekasan. Wekasan yang agak bahasa Jawa, Rabu terakhir. Rabu terakhir. Kerana bulan Safar ini diletakkan bahawa konon-kononnya bulan sial. Berlakunya beberapa perkara, peperangan Al-Abwa ataupun Wudan. Berlakunya peperangan Bani Qainuqa. Dan berlakunya tragedi Ar-Raji' menyebabkan 6 orang sahabat Nabi dibunuh. Konon-konon dipanggil sial. Kemudian berlakunya tragedi Birru Ma'unah menyebabkan 69 orang ulama dibunuh. Berlakunya peperangan Khaybar, maka timbul pandangan bulan Safar, bulan sial. Rabu terakhir adalah Rabu wekasan yang akan turun bala daripada langit. Kalau percaya macam ni, batil, khurafat, bid'ah, kufur, mungkar. Lagi bahaya kalau bertaklid, boleh jadi sesat. Kerana amalan kepercayaan ini dipanggil tatayur. Dalam pandangan fiqh, perkara-perkara yang menyeleweng daripada agama, kerana tidak ada satu pun daripada hadis Nabi yang mengatakan bahawa bulan Safar itu sial dan Rabu terakhir itu turun bala. Pandangan ini dikeluarkan daripada mimpi seorang syekh konon-kononnya. Dia dapat alamat bahawa hari Rabu terakhir ini akan turun 360 bala. Kita kena baca Yasin. Kita kena semayang hajat 4 rakaat. Kita kena istighfar banyak ini. Kita kena buat amalan banyak ini. Kalau buat, sandar kepada kesialan Rabu akhir Safar, batil, khurafat, bid'ah, sesat dan pelbagai kemungkaran yang sangat besar. Habis tu tak boleh semayang hajat? Boleh. Silalah semayang hajat, bukan berkait dengan Safar. Bukan berkait dengan Rabu terakhir. Majlis Fatwa telah keluarkan perkara ini. Kalau buat juga, anjur juga, laku juga, taubat. Tak berkait langsung. Kerana orang Melayu zaman dulu, bulan Safar ini ada mandi safar. Haram, bid'ah, khurafat. Pergi ramai-ramai duduk tepi laut, duduk di sungai. Konon-konon mandi tolak balik. Kemudian bulan Safar dilarang mengadakan majlis pertunangan dan perkahwinan. Konon-kononnya nanti cepat bercerai. Kahwin bulan lain pun bercerai juga. Kan? Bukan bulan Safar. Maka tidak ada kaitan langsung bulan Safar ni dengan kesialan. Kemudian Rabu terakhir macam hari ni, banyak lagi di negara-negara mengamalkan perkara khurafat ini, upacara ritual menolak bala, buang sial di pantai, di sungai, di rumah. Kemudian hadiahkan pada diri, keluarga, konon-konon. Dia baca ayat-ayat Quran, suruh istighfar, suruh syahadah 3 kali, istighfar 300, ayat kursi 7 kali, al-fil 7 kali. Hari ini Rabu akhir, jangan keluar rumah. Itu kepercayaan karut, sesat, khurafat, tatayur, menyeleweng. Dan mula ada pelbagai jampi serapah yang dilakukan pada Rabu terakhir. Kemudian menganggap bayi lahir pada bulan Safar ni nasib malang. Kemudian mempercayai pelbagai musibah akan turun. Kemudian pelbagai lagi amalan-amalan karut marut yang dicipta direka. Konon-konon
kita kena baca ini, baca itu, buat ini, agar kita tidak kena bala hari ini. Itu adalah batil, lagi bid'ah, lagi sesat, lagi khurafat. Maka daripada mana punca? Daripada seorang syekh konon-konon bermimpi Rabu terakhir ini akan turunnya suatu bala bencana sebanyak 360,000. Kakak-kakak, abang-abang sekalian, apa-apa mimpi tak boleh dinaik taraf menjadi sama macam hadis. Sebab tu hati-hati, ambil dalam TikTok kita nak beramal apa-apa amalan. Oh, baca ini dapat 2 juta. Baca yang ni dapat macam 80 tahun beramal ibadah. Semua batil. Asal nampak markah banyak tu batil. Kecuali yang memang kita rujuk pada ulama-ulama hadis sahih. Menyebarkannya pun batil. Sebab mengguna nama Nabi. Kita pula sukalah bunyi pahala banyak. Tak payah beramal ibadah banyak. Baca sikit, gandaannya besar. Yang Nabi sebut secara sahih, wajib percaya. Sebab itu hadis. Yang mimpi Habib ke mimpi Syekh, bukan hadis. Bila bukan hadis, boleh tak nak baca? Kalau tak bercanggah dengan syariat, dengan akidah, boleh baca. Tapi kelebihannya, jangan percaya sebab dia bukan hadis. Mudah-mudahan membacanya menjadi satu kebaikan. Cukup macam tu. Bukan percaya bacanya dapat pahala 80 tahun. Bacanya dapat berjuta-juta pahala. Ada satu selawat, dipanggil selawat sultan. Zaman dulu ada seorang sultan namanya Sultan Qawiyah. Dia ni suka sangat selawat. Sampai 300,000 kali sehari selawat. Bagus. Dan akhirnya rakyat nak jumpa dia, malam baru dapat jumpa sebab dia nak habis selawat. Rakyat komplain. Akhirnya dia bermimpi. Malam tu bermimpi, konon-konon bertemu dengan Nabi. Dan Nabi memberi satu selawat. Sampai sekarang dipanggil selawat sultan. Barang siapa yang membacanya sekali, konon-kononnya dapat pahala menyamai 100,000 kali selawat. Kalau baca 3 kali, menyamai 300,000 kali selawat. Maka dipanggil selawat sultan. Baik. Majlis fatwa sebut apa hukum membacanya setelah disemak. Selawat itu masih mengandungi doa kepada Nabi. Ucapan pujian pada Nabi. Dan masih ada tawassul. Perantaraan keberkatan Nabi minta pada Allah. Hukum membacanya harus. Tapi mempercayai akan kelebihan sampai 300,000 itu batil. Dia bukan hadis. Habis dia mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi belum pasti. Mungkin Nabi betul. Memang syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tapi syaitan boleh tipu kita yang bermimpi. Konon-konon yang kita nampak itu Nabi. Tapi hakikat bukan Nabi. Jadi sebab tu kakak-kakak dalam pengajian fiqh dipanggil apa-apa benda yang bersifat mimpi tak boleh jadi hujah. Walaupun mimpi yang baik. Kalau nak amal, silakan. Kelebihan, jangan percaya. Sebab itulah dalam Majmu' Syarif. Doa Hikal, doa Kanzul Arash, doa Akasyah. Kalau kita baca, dia punya tu dahsyatnya. Sampai dapat pahala 80,000 malaikat. Dapat pahala, semuanya batil. Itu bukan hadis Nabi. Jadi sebab itu, kena hati-hati. Jangan sampai kita ini terbuat amalan-amalan. Habis tu tak boleh sembahyang hajat hari ni. Boleh. Jangan kait dengan Rabu akhir. Sembahyang hajat lah, minta doa. Berdoa boleh. Boleh. Tak ada kait dengan bala yang akan turun hari ini. Jangan ada iktiqad langsung. Ini masalah akidah. Jadi ulama-ulama bersepakat. Kalau ada lagi amalan-amalan batil pada hari Safar ini. Bertaubat cepat-cepat. Kerana dia amalan tatayur, menyeleweng, khurafat, bid'ah, jauh daripada ajaran Islam. Tak ada kait. Ajaran ini berlaku bulan Safar ni sial sejak sebelum kedatangan Nabi oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Orang-orang Arab Quraisy yang sesat itu,
bulan Safar tak boleh kahwin. Bulan Safar mandi Safar. Bulan Safar tak boleh, kalau lahir anak bulan Safar sial. Bulan Safar semua dikait dengan sial. Lalu sebab itu perkara itu batil dan perkara itu menjadikan kita boleh terkeluar akidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la udwa wala safara wala hamata. Kata Nabi, tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri melainkan dengan izin Allah. Tidak ada kesialan bulan Safar dan tidak ada keburukan kesialan pada bunyi burung hantu. Ini Nabi sebut, hadis sahih daripada Nabi, riwayat Imam Bukhari. La udwa wala safara wala hamata. Tidak ada penyakit berjangkit sendiri melainkan aku yang izin. Yang kedua, tidak ada kesialan bulan Safar. Yang ketiga, tidak ada kesialan keburukan pada bunyi burung hantu pada malam hari. Zaman dulu saya kecil-kecil, orang kampung saya kata, kalau bunyi burung hantu malam, tanda ada orang kampung nak mati. Saya tunggu sampai 7 hari tak mati-mati. Kan? Tak ada siapa mati pun, yang mati burung hantu tu mati. Kan? Jadi tak ada kesialan. Kepercayaan tu berakar umbi, dicerita, direka. Kena kikis. Inilah hati yang jernih. Hati jernih jangan ada amalan-amalan kufur, amalan-amalan bid'ah. Dulu orang kampung mengandung ada suatu upacara melenggang perut. Adakah? Adakah lenggang perut? Tok bidan datang, golik buah kelapa atas perut. Keluar lenggang perut. Kalau kelapa jatuh belah kanan, anak lelaki. Kalau kelapa jatuh belah kiri, anak perempuan. Kalau kelapa tak jatuh, geng sajat. Dah pening kepala kan. Jadi tak payah kelapa-kelapa jatuh, pergi klinik sekarang ni scan saja anak puan lelaki. Tak payah main-main kelapa lagi. Haram, khurafat, batil. Keluar anak bawa kat kubur. Konon-konon kubur wali. Berdoa atas kubur. Ni ajaran gila dia panggil. Atas pada gila, mering juga. Kan? Bawa baby ni. Baru 2 hari. Bawa dia atas kubur. Wahai Tok Syekh. Wahai wali. Aku minta doa padamu. Itu amalan gila dia panggil. Kat Turki pun banyaknya amalan itu. Bawa kubur Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Dia panggil satu ulama di Turki yang ada di Konya. Bawa amalan, bawa baby-baby. Kepercayaan ambil berkat daripada wali Allah. Ini nak minta tok guru doa, boleh. Nak bertawasul, boleh. Tapi kalau sampai bawa baby, puja kubur, bawa atas tu, itu dipanggil ajaran mabuk. Lagi memabukkan. Jadi sebab tu kakak-kakak abang sekalian, hati-hati kerana banyaknya kepercayaan karut-marut. Orang zaman dulu, orang tua-tua kita dia ajar macam tu lah. Kan? Jangan menyanyi kat dapur dapat laki tua. Kan? Jadi kakak-kakak saya tengok, menyanyi kat dapur dapat juga Aaron Aziz. Kan? Dapat laki semat-semat. Kan? Tak ada kepercayaan. Kalau mengandung, jangan makan kicap. Nanti anak hitam. Hari-hari minum air soya. Dan memang mak bapak hitam, keluar hitam juga, bos. Dan memang hitam. Jadi dah genetik hitam. Minum air soya 3 baldi sehari pun hitam juga kan. Jadi itu dipanggil kepercayaan karut, dan hari ini dipanggil Rebo Wekasan. Rabu terakhir bulan Safar, kepercayaan itu tak ada kaitan langsung dengan didikan Nabi, dan kita jangan buat. Walaupun mungkin ada orang buat dan sebar, hati-hati. Hari ini benda-benda orang semua suka sebar benda agama. Tapi kadang-kadang sebar bukan hadis Nabi. Duk sebar mimpi-mimpi Tok Syekh diangkat menjadi suatu lebih pada hadis Nabi. Yang ni yang batil. Jadi sebab itu, menyebarkan bukan hadis, itu adalah mungkar dan juga berdosa besar. Kerana kita mengatakan menipu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada soalan? Pasal Rebo Wekasan ini? Ada soalan tak? Takut nanti saya tak sempat buka soalan.
Siapa ada nak tanya, bukakan mikrofon. Sebab hari ni saya tengok daripada dah seminggu dah. Dalam TikTok, dalam Facebook. Tapi kalau di Indonesia, masih banyak ajaran ini. Masih banyak. Kita jangan buatlah. Kemarin Ustaz Amrul Somad, Profesor Ustaz Amrul Somad, ulama terkenal di Indonesia. Dia sebut, semayanglah hajat. Nak berdoa, jangan kait langsung dengan kesialan sofar. Baik, ya. Itu antara yang kita sebagai mukadimah hari ini. Bukan mukadimah, dah hampir sejam dah kan. Baik, kita sambung. Kita sambung hari ini. Mungkin dapat satu topik kecil pun tak apa. Yang ketiga, muka surat 13, harus bersabar dengan pengobatan. Terkadang ia merasakan sakitnya hati. Namun pahitnya obat dan pedihnya bersabar terasa lebih berat. Ia lebih memilih tetap sakit daripada menanggung siksa kerana obat. Kerana obat sakit hati itu adalah dengan melawan nafsu. Hal ini adalah yang paling sulit baginya, padahal tidak ada yang paling manfaat selain daripada berobat. Sesekali jiwanya bertahan sesaat untuk sabar. Namun kemudian niatnya rosak dan tidak dapat diteruskan kerana dangkalnya ilmu, pengetahuan dan pandangan, juga kesabaran yang lemah. Bagaikan orang yang menempuh jalan yang menakutkan demi mencapai keamanan. Ia tahu jika bersabar, maka ketakutan akan hilang dan akan mendapat rasa aman. Ia memerlukan kuatnya sabar dan keyakinan untuk mendapat tujuannya. Di saat kesabaran dan keyakinan melemah, maka ia akan berpaling dari jalan itu dan tidak mahu menempuh kesulitannya. Apalagi jika tidak ada orang yang menemani dan ia resah dengan kebersendirian, dia akan berkata, kemana orang yang pergi? Orang-orang pergi. Aku perlu petunjuk. Kitab tu Indonesia ya. Kakak kata mencarut pula. Dia kata aku butuh. Kalau orang Melayu sebut gitu, mau dia kata ustaz dia bodoh betul lah mencarut. Ini buku Indonesia. Butuh itu perlu. Kan? Kan? Tanya Dr. Said dengan Puan Haji Kartika. Kan? Dia kerap seminggu sekali, 2 minggu sekali ke Indonesia. Kan? Dia lebih banyak kaya perkataan Indonesia. Saya pernah pergi ceramah di Indonesia. Orang panggil. Pergilah. Suka ceramah kat sana, semua dipanggil bapa. Bapa hospital yang dihormati, bapa bandara yang dihormati, bapa-bapa dan kepala-kepala bapa sekalian. Dan semua kepala bapa banyak sangat. Jadi yang ni kena tanya doktor kan. Baik. Aku memerlukan petunjuk mereka. Hal inilah yang dilakukan kebanyakan manusia, ia akan merosakkan mereka. Baik. Apa benda dia nak cakap tu? Pengarang kitab kita ni, Imam Ibn Qayyim, nak sebut di dalam merawat hati yang sakit. Kita dah bincang pada minggu lepas apa tanda hati sakit. Hati sakit apabila mula malas ibadah. Ibadah tapi tak khusyuk. Yang kedua, ibadah tapi riak. Yang ketiga lagi dahsyat, mula membenci perkara-perkara syariat. Mula mencari perkara-perkara yang menunjukkan syariat itu leceh. Sebagai contoh, ada yang mempertikai, dia kata, Ustaz, saya pernah ditanya soalan ini. Ustaz, cuba Ustaz cari, kan Ustaz bijak sangat, cuba cari dalam Quran, saya tak jumpa walaupun satu ayat memerintahkan wanita pakai tudung. Ada tak kakak-kakak cari dalam Quran? Jawapan tak ada. Ada guna dalil itu. Saya kata memanglah Islam tak suruh pakai tudung. Wanita Muslim tak payah pakai tudung pun tak apa. Dah dia kata, saya sesat pula. Wanita Islam tak perlu memakai tudung. Tetapi wanita Islam kena menutup aurat. Datang pejabat tak payah pakai tudung, pakai baldi, buat biji mata ke depan boleh.
Yang kerja akaun pakai baldi warna biru kan. Bawa kereta kan. Yang penting tutup aurat. Bukan pakai tudung. Tapi tak guna kalau pakai tudung nampak leher, nampak telinga, nampak dada, nampak punggung. Itu bukan tudung, itu bukan menutup aurat. Memang dalam Quran tak ada perintah memakai tudung, tapi dalam Quran ada perintah menutup aurat. Mereka mencari dalil-dalil, hujah-hujah logik akal. Maka sebab itu di dalam kita mengubati hati yang sakit. Tengok orang senang, kita jadi susah hati. Tengok orang susah, kita jadi senang hati. Milik orang kita jadi tamak nak ambil sama. Milik kita jadi kedekut. Itu tanda-tanda orang yang hatinya sedang sakit. Kalau kita sakit, pergi jumpa doktor lah. Doktor akan diagnose sakit stage mana, ubat apa yang tepat. Sakit hati, hati yang berpenyakit, mazmumah, rawatannya dengan cara Islam. Zikrullah, Al-Quran, solat, mendampingi orang-orang soleh. Namun kata Imam Ibn Qayyim, dalam merawat penyakit hati ini, sabarlah walaupun ubat dia pahit. Macam kita makan ubat. Saya kecil-kecil dulu ubat yang paling kita tak mau makan, ubat malaria. Saya pun tak tahu kenapa yang pahit sangat kecil ya, tapi pahit ya Allah ya Tuhan. Dan saya tengok datuk saya meninggal dunia umur 106 tahun. Nenek saya 101 tahun. Saya dapat 130 jadilah kan. Tapi sekarang pun macam nak mati banyak kali kan. 106. Arwah tok saya tak pernah masuk hospital. Tak pernah. Tapi hari-hari saya tengok apa dia makan. Dia makan duduk atas tangga. Makan akar patawali. Ada orang panggil bakawali. Yang menggerutu-gerutu, yang lembu makan. Pahit. Saya try letak kat bibir lidah. Kat bibir mulut. 3 hari tak makan nasi. Pahit dia. Saya tengok dia selamba je. Peruprak. 1 hari habis kaki. 1 hari habis kaki. Esok makan lagi. Kita try. Ubat yang pahit itu pun kita tak tahan. Jangan kata nak jadikan amalan makan akar pahit. Ni kalau kena tanya Dr. Said. Sebab apa? Pahit-pahit ni selalunya dia ada flavonoid. Kan? Yang ada kesan rawatan untuk penyakit. Memang orang yang ambilnya payah kena darah tinggi, sakit jantung. Tok saya 106 tahun tak nyanyuk. Kemudian masih ingat sampai dekat nak mati pun semayang. Kerana apa? Rahsianya mungkin pemakanan. Makan tak pernah bertambah. Apa yang kita letak dalam pinggan seumur hidup, walaupun sedap, tak pernah tambah. Berbeza dengan cucu dia, tak pernah tak tambah. Beza sikit kan? Kita makan tak pernah tak tambah. Kerana prinsip makan kita, membujur lalu melintang sapu. Kan? Orang bujur lalu lintang patah. Kita bujur lalu lintang sapu. Kan? Jadi itu antara ubat ini pahit. Tapi di sebalik kepahitan itu, itulah penawar. Itulah penawar. Di sebalik kepahitan itulah ada penawar. Rumit berubat lebih susah daripada untuk mencegah. Dalam Islam dipanggil al-wiqayah khairum minal ilaj. Merawat, mencegah lebih baik daripada merawat. Mencegah kos dia tak tinggi. Tapi merawat kos dia tinggi. Dalam bahasa orang putih dia panggil prevention is better than cure. Kan? Ini yang Dr. Said selalu duk ceramah. Maka kita katakan bahawa dalam merawat hati ni, ramai orang nak keluar daripada kesakitan hati yang penuh dengan mazmumah. Tetapi dia tak sabar untuk merawatnya sebagaimana makan ubat pahit tadi. Kerana nak rawat penyakit hati ni, dia duduk dalam. Siapa yang hinggap? Syaitan. Kenapa syaitan hinggap? Sebab hati itu sudah menjadi tempat berkumpulnya segala kekotoran.
Sebab tu di dalam orang mengaji tasawuf, nak cuci hati dia mula dengan takhalli. Nak jernihkan hati jadi cahaya, takhalli. Kena basuh dulu, kena buang dulu. Buang dulu yang mazmumah, tidak ikhlas, sombong, riak, ujub, sum'ah, cinta dunia, kedekut, bakhil, semua terbuang dulu. Kalau tak buang, kita cuba diri kita dengan program-program Islam. Kita cuba baca Quran. Tapi ramai orang kata, kenapa saya tak tenang Ustaz dah baca Quran? Ustaz suruh berzikir. Saya baca zikir selawat Nabi 1000 kali sehari. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 1000 kali sehari. Istighfar 1000 kali. Tapi kenapa hati saya masih tak tenang? Tak tenang, awak cuba masukkan program-program Islam yang berupa mahmudah, tapi awak tak cuci dulu. Dalam kesihatan, dia kena detox dahulu. Dr. Syed ajar saya 20 tahun lepas. Selesaikan, dia panggil proses peracunan diri. Auto intoksifikasi. Betul tak betul tak tahu. Lama dah tak cakap. Kan? Proses peracunan diri. Iaitu diri kita meracuni diri kita sendiri menjadi punca penyakit. Dia kena detox. Kalau dalam kesihatan, detox usus. Dalam hati, cuci dulu hati. Belum sumbat benda baik. Hari ini, kita cuba sumbat ikhlas. Cuba buat redha. Cuba buat pemurah. Cuba tidak sombong, tawaduk. Tapi kita cuba masuk yang mahmudah. Tetapi hati kita belum cuci. Ibarat satu cawan, kita minum kopi sudah 1 tahun. Tapi cawan tu tak basuh. Cawan tu tak basuh. Letak atas sink, pagi esok ambil cawan yang sama, bancuh kopi, kemudian letak. Bila kacau-kacau, konon-konon dapat manfaat kopi. Tapi dia tak sedar keracunan, kerosakan yang berselaput pada dinding kaca gelas itu bercampur yang jahat dan baik, manfaat dan mudarat, akhirnya diri kita tak ke mana-mana. Inilah prinsip dalam tasawuf. Takhalli, cuci dulu. Mujahadah. Nak mujahadah inilah ubat pahit tadi. Kena buang dulu yang kotor-kotor, tak ikhlas. Macam mana nak buang? Nanti kita bincang rawatannya, kata Imam Ibn Qayyim. Cinta dunia, macam mana nak buang? Islam bukan larang kita miliki dunia. Silakanlah kakak-kakak abang nak jadi jutawan, bilioner. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi, sebab ada orang kata kita kena hidup bersederhana, hidup hanya biasa-biasa, jangan jadi orang kaya jadi susah hati. Jawapan tak betul. Islam suruh kita kaya. Yang Islam benci, kaya itu jadi sombong. Yang Islam benci, kaya itu lupa Allah. Yang Islam benci, kaya itu lupa fakir miskin. Yang Islam benci, kaya itu benci ulama. Yang Islam tak suka jadi kaya, lupa rumah Allah, sibuk rumah kita. Lupa kitab-kitab Allah. Kalau nak kaya, silalah. Sahabat Nabi majoriti kaya. Abu Bakar kaya. Dalam perang Tabuk bagi 4 juta. 4,000 dinar. Sekarang ni calculation dia lebih kurang zaman dulu 1 dinar 987-990 ringgit. Kalau 4 dinar, 4,000 dinar, 4 juta. Abdul Rahman Auf datang bagi perang Tabuk 8,000 dinar, 8 juta. Sayyidina Osman, kaya tak? Kaya. Sedekah pada Nabi, perang Tabuk ini perang terakhir Nabi. Berlaku di sempadan Syam, jauh 700 km. Berlaku musim panas yang amat-amat panas. Sehingga berlumba-lumba sahabat yang kaya-kaya ini
menginfakkan harta kepada Islam, Islam tak bagi kita miskin. Islam suruh kita kaya, tapi kekayaan itu mazratul akhirah, jadi jambatan menuju akhirat dengan cemerlang. Saidina Osman sedekah kuda, 300 ekor kuda komplit dengan kelengkapan perang, tak boleh hitung. Menantu Nabi ni berapa juta bagi. Itu baru satu perang, tak campur perang lain. Abu Talhah, tuan-tuan pergi ke Madinah, duduk Hotel Oberoi, hotel depan-depan tu, Hilton Tower, kemudian hotel apa kat depan pagar Masjid Nabawi. Daripada hotel itu sampai ke masjid, sampai makam Rasul, zaman dahulu semua kebun tamar. Semua kebun tamar. Cuba bayang kalau kita ada tanah depan KLCC sekarang. Agaknya satu petak, mungkin satu lot, berapa ratus juta nak jual. Boleh buat bangunan. Berapa ratus juta nak jual satu. Punya mahal. Tanah di tempat yang paling strategik. Siapa pemiliknya? Ladang tamar depan hotel sampai ke Kubah Hijau itu, seluas dataran Masjid Nabawi itu, milik sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Punya kaya. Cuba bayang orang Madinah kalau ada 100 pokok tamar sudah jutawan. Kawan ni ada berekar-ekar terlalu luas. Masjid Nabawi itu boleh sekali semayang 4 juta orang. 3 juta, 4 juta. Dalam masjid saja 1 juta. Sekali semayang boleh. Belum campur dataran. Dalam masjid campur atas 1 juta. Sekali boleh masuk. Kalau campur dataran keliling 3 juta. Musim haji sampai ke belakang. Abu Talhah punya ladang tamar sampai ke tahap itu. Namun apabila Nabi perlukan duit untuk Islam, seluruhnya diinfakkan kepada Nabi untuk pembangunan Islam. Inilah sifat orang kaya yang dicintai oleh Allah. Mereka kaya tapi sentiasa fikir bagaimana nasib orang-orang miskin. Bagaimana nasib orang. Itulah yayasan kita nabung. Yang Puan Hajah Tika dan Doktor tubuh yayasan ini, dan para nexus, para usahawan, sahabat-sahabat pengajian Usrah Miftahul Jannah yang kita pakat bantu yayasan ini, sebab kita nak bawa minda, jadilah orang kaya. Jangan jadi orang miskin yang meminta-minta kerana dibenci oleh syarak. Sahabat Nabi mereka miskin tapi tak minta. Kita miskin tapi meminta. Miskin itu tidak menjadi kecacatan. Kaya juga bukan menjadi kehinaan. Kedua-dua asalkan bertakwa kepada Allah. Orang kaya yang bertakwa, Abdul Rahman Auf, Abu Talhah, Saidina Osman, Saidina Umar, Saidina Ali, semua kaya-kaya. Habis jangan dok baca sahabat yang miskin, Abu Hurairah, Abu Zar Al-Ghifari, Ulbah bin Zaid, itu miskin-miskin. Abu Darda hidup rumah pun tak ada. Itu pilihan mereka sebab nak mengabdikan diri kepada Allah. Ada yang miskin, miskin itu dijadikan jambatan untuk redha dengan takdir Allah. Ada yang kaya, kaya itu menjadi jambatan asalkan miskin dan kaya hatinya jernih kepada Allah, maka nak mengubat hati jernih ini dia perlu kepada kesabaran. Menjernihkan hati bukan boleh buat 2 hari. Dia mesti bukan program. Program tidak boleh menjernihkan hati. Kita masuk seminar jernih hati. Tak boleh jernih. Tapi program yang kita masuk itu salah satu proses. Jernih hati adalah proses. Macam kita nak lahirkan pemimpin. Bukan buat program seminar kepimpinan. Seminar kepimpinan salah satu program proses melahirkan pemimpin. Tapi masuk seminar belum tentu jadi pemimpin. Kerana nak jadi pemimpin itu satu proses yang panjang. Nak jernih hati satu proses yang panjang. Mesti bermujahadah. Tadi dia tanya. Bila nak jernih hati, perlu kepada mujahadah. Perlu kepada murabbi yang membimbing. Kita cuba bimbing-bimbing sendiri, dia hancur. Ramai orang cuba mencari jernih hati ini. Akhirnya terlibat dengan kebatilan.
Terutama kita tak pernah ngaji agama. Sekali dengar orang berzikir, kita naik syok. Rupa-rupa akhirnya, kumpulan itu difatwakan sesat, batil, menyeleweng, rosak akidah. Dulu, ajaran Sitah An-Nur. Yang tuan-tuan tengok, saya dengar pengakuannya dalam radio IKIM. Kemudian disiarkan secara langsung oleh majlis fatwa. Tengok jadi iktibar. Pakai jubah, pakai tudung labuh. Kemudian hebat, mengaji agama. Tapi disahkan batil, sesat. Dan juga rosak akidah kafir. Minta kembali taubat pada Islam. Mereka zikir tak? Zikir. Islam sekarang ni tak boleh pakai. Dia kata sebab kita dah terpisah dengan Nabi terlalu jauh. Kita kena ikut ajaran Masitah, anak masa tukang sikap Fir'aun. Dia panggil Sitah An-Nur. Bunyi sedap. Ada satu ajaran dia panggil Milah Ibrahim. Bunyi pun sedap. Milah Ibrahim. Kita kena ikut petunjuk ayahanda, tokda kita. Namanya Ibrahim. Kita ni anak cucu Adam. Nabi Muhammad adalah anak cucu daripada Ibrahim. Nabi Ibrahim lah satu-satunya Nabi ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan Rasulullah di langit yang ketujuh. Bila Nabi nak turun, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu di bumi. Sebab itu Allah terus turun. Waktu Nabi sembahyang, bacalah olehmu sunat membaca selawat Ibrahimiyah. Kenapa tak baca selawat Nabi Adam? Kenapa tak baca selawat Nabi Nuh? Kerana amalan kita banyak mengikut syariat Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim lah the only one, satu-satunya Nabi yang menyampaikan salam kepada umat Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barika ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi itu sunat. Semayang, Ustaz, saya tak boleh baca lah. Tak baca selawat Ibrahim. Sah tak semayang? Jawapannya sah. Saya pula, Ustaz, sakit perut sangat semayang. Saya baca dalam semayang, tahiyat awal, tahiyat akhir sama. Tak ada beza. Saya hanya baca sampai tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak baca wa ala ali Muhammad untuk keluarga. Tahiyat awal dengan akhir sama je. Sah tak semayang saya? Jawapannya sah. Kerana rukun qauli sembahyang ada 5. Rukun qauli, rukun bacaan ada 5. Takbiratul ihram, angkat takbir sunat. Ni, tak angkat pun tak apa. Ya duk bincang takbir ni macam mana. Angkat sunat. Tapi jangan tak angkat, rugi pahala. Tapi yang besarnya, wajib Allahu Akbar, angkat tangan sunat. Yang kedua, rukun qauli, baca Fatihah dengan tartil, dengan betul. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Tahiyat awal sunat ab'ad. Kalau tertinggal, disunat sujud sahwi. Sampai nak sujud sahwi, tak ingat juga. Sembahyang sah. Tak payah buat apa. Kerana disunat ab'ad. Dituntut sujud sahwi. Namun tahiyat akhir, duduk secara tawarruk. Tawarruk yang punggung atas lantai, kaki kanan ditegak, itu tawarruk. Duduk tahiyat awal dipanggil duduk iftirash. Tapi boleh tak Ustaz? Dalam tahiyat akhir saya duduk macam tahiyat awal. Iftirash. Sah tak semayang? Punggung saya tak kena lantai? Jawapannya sah. Duduk itu sunat. Baca itu wajib. Baca wajib tahiyat. Dan wajib satu lagi selawat pada Nabi. Selawat pada keluarga. Selawat Ibrahim sunat. Kalau tahiyat akhir, sakit perut, baca sampai Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Cabut lari toilet. Sah mayam. Yang akhir yang kelima. Memberi salam.
Lafaz salam itu wajib. Sekali. Memalingkan muka ke kanan, ke kiri, sunat. Saya tadi terlupa lah Ustaz, nak paling. Assalamualaikum, tak paling. Sah tak semayang? Sah. Lagi dahsyat, ada baru ni dia terpaling kiri dulu. Dia jadi bengong dah. Kiri kanan dia pun terlupa dah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi baru kanan. Itu panggil mabuk makan daun ketum. Jadi orang kanan dulu. Sah tak semayang? Sah. Sebab dia sunat. Cuma perbuatan dia tadi bercanggah dengan sunat. Tidak membatalkan semayang. Yang kena bagi salam walaupun sekali. Salam kedua, sunat. Mudah semayang ni. Mudah semayang. Rupanya yang kita dah bersungguh sangat. Tapi janganlah tak buat yang sunat-sunat itu. Jadi begitulah contohnya. Di dalam nak rawat hati, kena mujahadah. Dalam rawat hati, perlu bimbingan guru. Sebab tu, kena berkawan dengan orang-orang soleh. Zaman tak ada Nabi, berkawan dengan ulama-ulama. Pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi tak tinggalkan harta. Nabi tak tinggalkan wang ringgit. Yang Nabi tinggal hanyalah pusakanya Quran dan Sunnah. Nak terjemah Quran Sunnah ini perlu bimbing pada zaman tak ada Nabi. Tapi hari ini kita ulama kita benci. Dalam telefon kita cuba cek. Berapa ramai nama orang alim yang ada dalam telefon kita. Berbanding dengan orang-orang maksiat. Maka kena perbanyakkan kawan-kawan yang faham agama. Kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya kamu dapati ada seseorang yang berkawan, bersahabat dengan kamu, dia banyak ingatkan kamu tentang akhirat, banyak ingatkan kamu tentang dosa pahala, banyak ingatkan kamu pasal agama, banyak ingatkan kamu dunia ini sementara, banyakkan taubat, kita akan mati, maka pegang teguh pada mereka dan mereka ini sahabat sejati. Bukan sahabat yang menyembang pasal duit saja, asal menyembang pasal projek saja, tapi sahabat sejati kata Imam Syafi'i, orang yang hari-hari memberi peringatan agama, membimbing kita menuju jalan baik, menjernihkan hati. Itulah orang-orang yang boleh memberi pengubatan kepada hati kita untuk keluar daripada mazmumah. Nak keluar tu dia panggil takhalli. Cuci. Lepas cuci baru masukkan tahalli. Dah masukkan redha, ikhlas, sabar, barulah dia panggil tajalli. Tajalli tak ada duit, rasa seronok. Sakit, indah. Difitnah, nikmat. Ujian rumah tangga, manis. Walaupun ujian, kerana sudah rasa penguasaan rasa dalam hati hanya ada cahaya Allah. Semua masalah ini kecil saja. Sebab Allah sudah ada dalam hati. Kenapa kita resah dengan masalah? Sebab syaitan duduk. Sakit sikit, mula pening. Tak ada duit sikit, mula resah. Masalah rumah tangga, mula resah. Anak-anak tak dengar kata, mula sakit hati. Sebab apa? Hati kita kotor, syaitan sedang racuni hati. Ubat paling baik, tinggalkan syaitan dan mesti dalam mencuci hati, mesti kenal talbis iblis. Talbis ini tipu daya. Mesti kenal. Yang tu ada kitabnya, habis kitab ni, kita tengok kitab Imam Ibn Qayyim juga, talbis iblis. 3 kali ganda tebal pada ni. Agar baru kita tahu permusuhan, pergaduhan, pertengkaran, pertelingkahan, semua punca iblis. Adik-beradik bergaduh, berbuat harta, iblis. Bukan harta, iblis datang masuk. Semayang tak terima, iblis. Bergaduh laki bini, iblis. Bergaduh kawan punya kawan, dulu baik, iblis. Sebab iblis masuk, memang kerja iblis agar cari geng untuk masuk neraka. Buat kerja tak ikhlas, iblis. Pemarah, iblis. Semua punca kejahatan duduk dalam hati, iblis. Hanya kerana hati kita jadi najis, jadi kotor, maka dia jadi sarang iblis. Tapi kalau hati sudah menjadi pusat ibadah, ingatan pada Allah, cahaya Allah, dengan zikrullah, dengan ibadah wajib dan sunat, iblis akan lari, iblis akan lari, akan lari. Maka lama-lama kalah dia, hati akan memancarkan cahaya kepada seluruh anggota,
Mata hanya akan nampak yang baik. Telinga akan dengar yang baik. Mulut akan bercakap yang baik. Perut akan masuk yang baik, yang tidak haram. Otak akan fikir yang baik. Tangan dan kaki hanya akan buat baik apabila hati telah memiliki cahaya Allah. Saya rasa cukup lah. 9:26 lah. Baik. Dapatlah satu muka surat. Yang nota kaki itu baca sendiri. Kan? Allah Ustaz, bila nak habis kitab kita? Ini satu muka ya. Saya dulu lagi teruk. Mengaji satu hari, satu baris saja. Kita tak tanya, bila nak habis kitab ni? Dia kata, mu jangan tanya, mengaji saja. Dia syarah 3 jam, 2 jam, satu baris tu. Satu baris. Tapi dengan takdir Allah, akhirnya meninggal dunia guru saya tu. Ketika pergi ziarah anak dia di hospital Kubang Kerian, Kelantan, berlaku ribut. Anak dia duduk hospital. Tapi tiba-tiba pokok tumbang hempak kereta dia, dengan dia mati dalam. Kan? Masya Allah, Allah pilih itu kan. Tapi duduk dengan dia, lidahnya tak berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Kita tanya sepatah, dia jawab sepatah. Mulut saya tak berhenti-henti mengunyah. Ini Dr. Said marah kan. Tak berhenti-henti. Tak ada kacang, rasa macam nak mati dah kan. Sekejap kacang nak tengok TV, ada kacang. Petang tanya isteri kita ada kuih apa. Asal duk mengunyah, jarang berzikir. Sebab tu kita tak jadi baik kan. Wallahu a'lam.